Jadi Prof, adakah ini bermakna kita sebenarnya warga negara ini seperti yang Prof cakap tadi, kita tenggelam dengan satu naratif atau persepsi bahawa bahasa Inggeris lebih penting daripada bahasa Melayu? Ada seorang ahli parlimen yang memberitahu, maklum balaslah, memberitahu komennya kepada syarahan saya bahawa bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah cuplikan video permasalahan bahasa di Malaysia, yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, bahasa nasional di sana, ternyata masih terus diperbincangkan hingga saat ini. Dinilai bahasa Melayu ini sebagai bahasa pemersatu antara masyarakat Malaysia, ternyata dinilai belum wujud. Hal ini dikarenakan ada satu persepsi dari orang Malaysia sendiri yang menganggap bahasa Melayu itu tidak penting, bahasa Melayu itu tidak ada nilainya. Seperti penjelasan dalam video yang akan kita lihat berikut ini. Oke, sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu seperti apa videonya. Tapi malang sekali, ada orang Melayu yang menyokong kejadian ini, bahawa tak perlu pun seorang warga negara itu mengikut perlembagaan kita fasih dalam bahasa Melayu. Orang Melayu yang membela sehingga mereka merujuk kepada perlembagaan persekutuan memang tidak ada dalam perlembagaan persekutuan kita bahawa seorang warga negara ini harus cakap berbahasa negara. Tidak ada. Jadi orang Melayu memberitahu orang Cina dan orang bukan Melayu tak perlu pun. Jadi saya kira apabila orang Melayu, walaupun ada seorang dua yang macam tu, seluruh sejarah orang Melayu itu dinafikan. Malang sekali lah dalam kita melahirkan warga negara yang Melayu pun ada yang macam tu. Jadi Prof, adakah ini bermakna kita sebenarnya warga negara ini seperti yang Prof cakap tadi, kita tenggelam dengan satu naratif atau persepsi bahawa bahasa Inggeris lebih penting daripada bahasa Melayu, atau bahasa asing lagi penting daripada bahasa Melayu? Ini menyebabkan minat untuk belajar bahasa Melayu itu semakin kurang. Sebab kalau kita tengok contohlah sekarang ni, kalau kita nak memohon pekerjaan, wajib mesti ada bahasa Melayu, mesti kena pandai Mandarin, tidak ada pilihan untuk mahir dalam bahasa Melayu itu sangat kurang. Adakah ini yang mendorong kepada persepsi atau pandangan bahawa bahasa Melayu ni tidak dinampak penting untuk diangkat sebagai bahasa rasmi negara? Yes, dalam hal ini saya ingin berkongsi satu kisah benar. Sebelum hari kemerdekaan tahun ini, saya dijemput untuk memberi syarahan lah di di bangunan parlimen itu, dan ia dianjurkan oleh pihak parlimen dan sudah tentu dihadiri oleh ahli parlimen dan sebagainya. Jadi saya bercakap tentang sistem pendidikan kita, dan sudah tentu saya menyentuh tentang perihal pentingnya bahasa Melayu, iaitu bahasa negara kita. Jadi ada seorang ahli parlimen yang memberitahu, maklum balaslah, memberitahu komennya kepada syarahan saya bahawa bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi jika dibandingkan dengan bahasa Cina, apatah lagi dengan bahasa Inggeris. Memang betul, kita akui bahawa bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi setinggi itu, dan kita akui. Tetapi sebagai rakyat kita harus tahu nilai bahasa Melayu itu terletak pada nilai kenegaraan itu. Identiti kita. Ia identiti nasional untuk Malaysia, ia identiti budaya untuk rakyat kita. Jati diri itu. Dan kalau pemimpin, seorang ahli parlimen pun tak ada kesedaran keinsafan itu,
bagaimana kita nak harapkan dengan rakyat jelata ini. Jadi saya kira persoalannya kita tidak ada jati diri. Jadi perlu sangat-sangat kita bina balik jati diri ini. Yang entah dahulu ada atau tidak, kita boleh bincang. Tetapi sekarang ini nampaknya tidak ada jati diri. Tapi macam dekat Jepun contohnya, Jepun mereka tetap menggunakan bahasa mereka. Jika kita nak beli produk daripada Jepun, kita pula kena tengok instruction dalam bahasa Jepun. Jadi itu menunjukkan di Jepun bahasa mereka ada nilai ekonomi tu. So soalan saya untuk di Malaysia, bagaimana kita nak pastikan bahasa Melayu tu dijadikan, atau bahasa rasmi negara ni dijadikan sebagai bahasa yang ada nilai ekonomi? Saya kira pertama-tamanya sikap. Kita perlu ubah sikap rakyat kita, dan rakyat kita tak pandang tinggi pun terhadap bahasa Melayu walaupun diangkat sebagai bahasa negara. Setakat inilah di Malaysia, nilai ekonomi pada bahasa Melayu itu ialah grade kepujian, mata pelajaran wajib lulus untuk lulus seluruh. Hanya sebagai syarat mungkin ya. Itu sahaja nilai ekonominya. Lebih syarat lulus. Tak ada lebih daripada itu. Jadi kita perlu fikir, ahli-ahli ekonomi kita perlu fikir bagaimana kita nak tambah nilai ekonomi pada bahasa Melayu kita itu. Dan saya kira jauh lebih penting daripada usaha kita menambah nilai ekonomi itu ialah sikap kita. Dan sikap orang Melayu itu sendiri penting, sebab orang Melayu perlu memberi teladan yang baik kepada yang bukan Melayu ini, untuk sama-sama bangga terhadap bahasa Melayu, sayang dan kalau boleh setia. Tapi nampaknya orang Melayu sendiri pun tak ramai, rata-ratanya tak ada kebanggaan pun terhadap bahasa Melayu ini. Dan kita dapat lihat di agensi kerajaan sendiri pun, kementerian-kementerian tertentu untuk hari negara, untuk hari sukan negara di Malaysia ni, sudah lama kita ada program Fit Malaysia. Mengapa perlu diberi nama Inggeris Fit Malaysia? Tak boleh ke diberi nama Melayu, Malaysia Sihat ke, Malaysia Cergas ke? Macam sama dekat kawasan-kawasan certain lokasi lah, bangsa South dinamakan bahasa Inggeris. Sama lah ni. Ya. Maknanya itu swasta, tetapi ini kerajaan, agensi kerajaan. Mengapa kita wujudkan satu program untuk menambah bilangan pingat emas dalam tamasya sukan di luar negara peringkat antarabangsa? Mengapa rancangan itu Road to Gold? Mengapa tak boleh kita gunakan? Oke teman-teman ya, permasalahan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu, sebagai bahasa nasional di Malaysia ternyata sampai hari ini masih terus diperbincangkan. Hal ini dikarenakan karena adanya satu persepsi dari orang Malaysia sendiri, terutama orang Melayu, menganggap kalau bahasa Melayu itu tidak penting dan bahasa Melayu itu tidak ada nilainya. Dan hal inilah yang menyebabkan permasalahan bahasa Melayu sampai sekarang pun di Malaysia masih terus diperbincangkan. Bagaimana orang Malaysia menyikapi bahasanya sendiri tidak dengan baik. Dan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi seharusnya menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, ternyata sampai sekarang pun masih banyak kendala. Kenapa? Karena masih banyak orang yang berstatus sebagai warga negara Malaysia ternyata tidak bisa menggunakan bahasa Melayu, terutama non-Melayu. Berbeda dengan bahasa Indonesia, dengan perjuangannya, kini bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi di UNESCO. Oke, demikian teman-teman ya, bagaimana menurut teman-teman penjelasan dari video ini? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.